Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Imam Bilal, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Malam ni kita akan membaca satu kisah yang akan berlaku di akhir zaman. Kisah ni agak panjang kerana diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang begitu banyak. Tapi insya-Allah kita cuba untuk meringkaskannya sebagai asas bagi menyedarkan dan mengingatkan kepada kita tentang suatu perkara yang mesti dan wajib kita imani, kerana ia adalah kisah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Dan kisah ini belum lagi berlaku dan akan berlaku. Bahkan kemungkinan kita tidak sempat untuk berhadapan dengan zaman ini, iaitu zaman pemerintahan seorang lelaki daripada keluarga dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil sebagai Al-Mahdi, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Betapa dahsyatnya ancaman ujian di atas dunia ini. Betapa hebatnya kita berhadapan dengan berbagai-bagai usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, sehingga umat Islam dianggap hina, dianggap mundur, tidak memiliki keupayaan, kekuatan dan kekuasaan. Tetapi di suatu zaman nanti akan wujudnya suatu pemerintahan yang hebat yang akan dipimpin oleh seorang lelaki yang akan kita baca ceritanya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kitab yang kita baca ini. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita masih lagi diberikan hidayah, peluang untuk kita berada dalam majlis ilmu kuliah di masjid. Mula malam besok sembahyang Jumaat dan sembahyang jemaah aja. Kuliah-kuliah ni kena online lah. Pakat buka telefon masing-masing, tengok atas ilmu pencarian semua kita. Tapi yang pastinya jangan pula dengan sebab PKP yang ada ni pakat tak mari sembahyang Jumaat pula. Sembahyang Jumaat kena mari. Lagi-lagilah pagi tadi saya bersama dengan Syekh Nuruddin Banjar Al-Makki. Dia juga memberi nasihat dan pesanan kepada kita supaya kita ni yang pertama meninggalkan maksiat. Ni SOP yang tak ada disusung oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hak ni tak ada. Hak ni kementerian yang ada dalam Al-Quranul Karim. Menjauhkan maksiat. Bila menjauhkan maksiat, jangan pula dengan COVID tak semayang kita. Tu maksiat. Membuatkan kita jauh daripada rumah-rumah Allah. Tak mari sembahyang Jumaat, jadi lala kita kepada Allah. Kita bertambah derhaka pada Allah.
Itu jangan. Kerana SOP yang paling besar, dan inilah SOP yang disebut dalam Quran dan hadis Nabi, iaitu menjauhkan maksiat. Kita kena pakak jauh maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang muda, orang-orang tua, dan sesiapa sahaja, orang perempuan, lagi-lagilah, jangan dekat dengan maksiat. Kena mikir tutup aurat. Pakat tutup muka, rambut tak tutup, orang puan tak jadi. SOP dalam agama ni ialah kena tinggalkan maksiat. Yang kedua, kena perbanyakkan istighfar kepada Allah. Walaupun tidak ada kuliah-kuliah di masjid di surau, kita boleh duduk untuk beristighfar pada Allah. Lagi-lagi waktu subuh, banyakkan beristighfar kepada Allah, agar dengan istighfar kita, mohon ampun kita, bertaubat kita semua, Allah Ta'ala angkat segala bala, wabak, dan Allah Ta'ala jauhkan kita, insya-Allah. Ini beberapa perkara yang sepatutnya ada dalam diri kita, dalam SOP yang sepatutnya ada dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Kita cuba baca sikit apa yang telah ditulis oleh pengarang ini, kisah Al-Mahdi yang memenuhi bumi dengan keadilan. Pada zaman-zaman silam, suatu ketika manusia dikurnia akan nikmat dengan Islam, dan kaum muslimin sentiasa berusaha, sekalipun kedahsyatan bala yang menyeliputi mereka, untuk mengembalikan kemuliaan dan kedudukan kaum muslimin, dan dikurniakan nikmat seperti mana yang telah dikurniakan kepada mereka ketika mereka bernaung di bawah naungan Islam yang rendang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita kemuliaan-kemuliaan yang akan datang bagi kaum muslimin pada masa-masa yang akan datang. Di antaranya apa yang didapati oleh khilafah Al-Mahdi yang akan diperkatakan dalam kisah ini. Yang pertama, kita kena sedar pada hadis ataupun pada perbincangan yang lalu kita telah membaca tentang apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa di akhir zaman ini kita akan melalui fitnah zaman 3 peringkat, 3 fasa. Ini dalam hadis yang tadi, iaitu fitnatul ahlas, fitnatus sarra, dan fitnatud duhaima. Ni bicara mudah. Menunjukkan bahawa Islam ini berputar. Inna rahal islami dairah faduru ma'al islam. Sesungguhnya roda Islam ini berputar. Bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun Nabi berada di Mekah. Yang menjadi pemimpin Mekah keluarga Nabi. Tapi jahatnya, pengikut-pengikut Nabi diseksa, pengikut-pengikut Nabi dihalang, pengikut-pengikut Nabi dilakukan dengan berbagai-bagai ujian dan fitnah di zaman itu, sehinggalah Nabi sendiri berhadapan dengan satu ancaman untuk dibunuh. Para sahabat terpaksa meninggal tanah air mereka yang suci, yang mulia, yang diberkati oleh Allah. Mereka terpaksa tinggal Mekah, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Walaupun Nabi berjaya membuka benih pemerintahan Islam di Madinah, pemerintahan Madinah ni kecil je, diserang, berhadapan dengan perang berkali-kali, diancam berkali-kali, hidup dalam keadaan tidak selamat, hidup dalam keadaan tidak tenang, hidup dalam keadaan tidak tenteram, kerana berhadapan dengan ancaman luar. Tetapi akhirnya, seperti satu pohon yang mula tumbuh berhadapan dengan berbagai halangan, panas matahari, hujan, ribut, kadang-kadang berhadapan dengan berbagai-bagai masalah, menjadi satu pohon yang besar. Menjadi khilafah Utsmaniyah,
yang tak akhir. Empayar Islam yang begitu luas. Jatuhlah kerajaan Islam Khilafah Osmaniyah. Negara-negara umat Islam diratah oleh penjajah-penjajah, dikuasai oleh penjajah-penjajah dan difaraikkan oleh penjajah. Bagi sikit. Orang Islam mula jauh daripada Islam. Orang Islam mula mikir, Allah tak payahlah. Tak, biarlah kita duduk geni masa boleh baca Quran dah. Hasil daripada pemikiran penjajah. Penjajahlah yang menguasai emas tanah air kita. Penjajah ialah menguasai biji besi tanah air kita. Penjajahlah yang menguasai hasil-hasil dalam negeri kita, kerana mereka tanam dalam kepala otak kita politik pemerintahan orang putih. Kita duduk masjid secara akhirnya kita jadi hina, kita jadi terbelakang. Sehinggalah di zaman itu para pejuang mempertahankan tanah air kita, khususnya tanah air negeri Terengganu ni paling akhir dijajah oleh Inggeris dan dimerdekakan. Akhirnya seluruh tanah air kita, berjayalah kita meretah dalam keadaan merdeka. Tetapi dalam suasana umat Islam sikit meretah negeri ni. Hak yang berkuasa sungguh apa dia? Cina. Yang berkuasa sungguh dia Amerika. Yang berkuasa sungguh apa dia? Eropah. Yang berkuasa sungguh apa dia? Rusia. Ni kuasa-kuasa yang sedang mencaturkan dunia hari ini. Sehingga orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hanya boleh habis rem buat demonstrasi. Tunjuk berasa nak marah je. Tepek gambar dinding, pijak dinding. Letak gambar jalan, pijak di atas jalan. Hak tu lah orang hina Nabi. Kalau zaman dulu mereka bukan hina Nabi. Di zaman Mu'tasim, Khalifah Abbasiyah, seorang Khalifah Mu'tasim, seorang perempuan ditangkap oleh Rom, dihina. Tiba-tiba perempuan tu kata, ya Mu'tasimah, wahai khalifah yang bernama Mu'tasim, tolong. Orang lelaki seorang hak tua lalu kawasan tu, dengar suara perempuan tu, jalan kaki pergi mengadu ketemu dengan khalifah, pergi temu masuk ke istana mengadu dengan Mu'tasim. Mu'tasim dengar, wa ummah, perempuan seorang dihina zaman tu. Khilafah keroh tentera yang besar serang Rom. Kita Allah lemah. Umat Islam kita tidak ada kuasa yang besar, tidak ada kesepakatan yang besar. Begini kehinaan yang sedang kita hadapi. Adakah hina begini semua? Umat Islam dalam keadaan tidak memiliki kehebatan yang hebat seperti mana kuasa-kuasa besar yang ada hari ini. Adakah kita ni dipijak oleh kuasa besar dalam berhadapan dengan Yahudi? Kecil je Yahudi meratah setiap malam Palestin, dikelilingi oleh tanah air umat Islam. Mesir, Jordan, Lebanon, Arab Saudi, Turki dikelilingi oleh tanah air umat Islam, tapi tak berjaya nak menguasai, nak menghalau, nak menentang Yahudi. Itu baru Yahudi. Bagaimana di Kashmir, bagaimana keadaan-keadaan lain. Gitu semua ke? Da wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablikum. Allah Ta'ala telah janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh di kalangan kamu, mereka akan dapat memerintah semula atas dunia. Dapat memerintah semula. Antara pemerintahan yang dapat diperintah dengan hebatnya tanah air ini, salah satu dia apa? Pemerintahan Al-Mahdi ini. Ini kita kena yakin. Susah leni pun, payah leni pun, kita yakin akan tiba. Kalau ada Imam Mahdi lagi pun akan tiba zaman Imam Mahdi akan datang, pemerintahan yang penuh dengan keadilan. Apa dia dalil dia? Terdapat sebilangan hadis-hadis sahih
yang kesemuanya menceritakan tentang kisah Al-Mahdi. Di antaranya, ana Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazhabu ad-dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Dari Abdullah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia tidak akan kiamat. Dunia tidak akan kiamat. Kita berasa jangan pula Imam Mahdi lambat lagi, tak kiamat lagi, relax dulu lah. Lambat lagi kiamat, jangan rasa gitu pula. Ni nak cerita gambar gembira, cerita gembira kepada orang Islam. Jangan rasa sedih selama-lamanya. Akan tiba suatu zaman dah akan kiamat sehingga bangsa Arab, letak Arab khusus ni, ada kalau gitu orang Melayu, orang Arab je, Melayu tak. Sebab hari ni yang menjadi majoriti dalam penguasaan dunia ini atas nama Islam ialah Arab. Tak? Yang menjadi tempat berlakunya pertembungan, perbalahan, pembunuhan, kehancuran Arab. Melayu ni pok turuk je, tak? Kau ikut kat belakang. Kita ni ngujung. Hak bandar semuanya kat Palestin, kat Syria, kat Yaman, kat Arab Saudi, kat Mesir, Libya. Ni negara-negara Arab, Iraq, perang sini. Walaupun Arab ni ramah, tapi tak boleh nak lawan Israel duduk tengah negara mereka. Tak boleh nak lawan. Takut, bukan takut pula, terpaksa buat satu kaedah berlembut dan menerima hakikat kewujudan Israel di Palestin. Paksa buat. Lagi dahsyat takak ulama-ulama yang tegur kerajaan-kerajaan yang ada. Tegur. Negara yang tidak sokong Israel sama Arab kok boykot. Mesir boykot kota. Sebab apa? Sama Islam, kota Islam. Arab Saudi Islam. Kerana Yahudi punya bahasa, kerana Barat punya bahasa, Arab Saudi sekat kota, Mesir sekat kota. Tak boleh baik ni Arab. Sebab tu dalam hadis ni bukan bermakna akan tiba di suatu zaman lelaki ni meretah orang Arab saja. Bila Arab ni bersatu, bila pemerintahan Arab ni bersatu, sejak dulu lagi punca kuasa orang Islam hebat ni bila duduk pada negara Arab. Orang Arab bersatu, kuasa Arab besar, siapa kat kita? Tak? Dulu kita lawan penjajah, pernah penjajah terpaksa berhadapan tentera-tentera daripada Osmaniyah nak membebaskan dan nak menyelamatkan Melaka. Itu wujud kehebatan besar. Situ mari. Tapi kata Rasulullah, tak apa, sabar. Akan tiba di suatu zaman umat Islam akan bergembira. Kamu tengok kalau orang Arab learning getu keadaan dia, akan tiba di suatu zaman sehingga bangsa Arab diperintah oleh seorang lelaki dari ahli bait. Orang Arab diperintah oleh seorang lelaki daripada ahli bait. Jadi kalau orang kata Imam Mahdi ni orang Melayu, dulu ada tau, ngaku Imam Mahdi tau, jauh ngak tu. Daripada keluarga Nabi, Ahlul Bait, daripada keluarga Nabi, yang namanya serupa dengan namaku, serupa dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Muhammad. Ana Abdullah qala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yali rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi qala 'Asim bin Bahdalah أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم
la tawwalallahu dzalikal yawma hatta yali. Dari Abdullah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki akan memerintah dari ahli baitku. Dua hadis ni sama je, daripada keluarga Nabi. Ni jelas. Daripada keluarga Nabi. Yang namanya serupa dengan namaku. Hak ni yang kedua, sepakat dalam hadis kita tengok. Orang yang akan memerintah pemerintahan akhir zaman yang hebat, nama dia serupa dengan nama Nabi Muhammad sallallahu. Asim bin Bahdalah berkata, Abu Salih memberitahu kami daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, sekiranya dunia tidak tinggal melainkan satu hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari itu sehingga ia memerintah. Ini ucapan bagi nak memberikan gambar gembira kepada kita, dan benarnya kalang Nabi bahawa kalaulah orang berasa suasana dunia ni nak kiamat sangat dah, tetap Allah Ta'ala akan memastikan satu zaman walaupun sehari, bukan begitu dah, akan tiba suatu zaman mereka sungguh, tapi nak beritahu penegasan. Jangan merasa kalau orang cerita bab Imam Mahdi ya ke dok ni. Dok sabar je berasa. Tengok keadaan orang Islam hari ni, kau perang. Kena kengek semua. Orang Islam pula ikut area pemerintah dan negara Arab tu kadang-kadang bunuh sama sendiri ya. Mesti. Bukan setakat pemerintah, kadang-kadang para ulama sendiri terbagi dua. Ulama yang terpaksa diam kerana bimbang terhadap diri mereka. Ada pula yang digelar para ulama ikut area, buat keluar fatwa-fatwa yang membuatkan akhirnya berlakulah pertembungan di kalangan orang Islam seterusnya. Dah, ni cerita nak menggambarkan pasti yakinlah akan berlaku zaman ni. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir ummati khalifatun yahtil mal hathyan la ya'udduhu adada. Qultu li Abi Nadrah wa Abi al-Ala atarayani annahu Umar bin al-Aziz, faqala la. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min khulafaikum khalifatun yahtil mal hathya la ya'udduhu adada. Wa an Abi Sa'id wa Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir az-zaman khalifatun yaqsiful mal wa la ya'udduhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman ada seorang khalifah. Zaman ni ada juga pemikiran-pemikiran, tulisan-tulisan yang kata khalifah ni tak ada dah. Tak akan berlaku dah khalifah. Pemikiran ni sebenarnya pemikiran yang terpengaruh dengan pemikiran dan penulisan-penulisan barat. Nak melemahkan orang Islam dan nak menjadikan orang Islam ni putus asa. Beginilah kita tak ada dah. Hak cerita bab khalifah hebat zaman dulu tak ada dah. Secara mu mayang, mu puasa, mu semikirlah. Duk geni dia. Ni ada yang dianggap NGO yang Islam, NGO ni, tapi pemikiran dia ni pemikiran yang melemahkan orang Islam. Bahkan yang keduanya sebenarnya bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sendiri sebut pada akhir zaman ada seorang khalifah daripada umatku, akan berulang semula pemerintahan khilafah. Apa maksud khilafah? Khilafah ni pemerintahan yang berbahaya, yang besar. Learning kita merintah berdasarkan raja-raja kecil. Dia tak? Kemudian berdasarkan presiden. Oh ni agak Saudi raja, Mesir tak presiden,
pisau itu. Akan tiba di suatu zaman pemerintahan khalifah, khilafah, iaitu empire yang menyatukan semua kerajaan-kerajaan. Ada seorang merintah, pemerintahan Islam seorang jadi kuasa dia besar, hak bawah ni ikut dia belakang. Gitu. Pemerintahan hebatnya daripada umatku, daripada umat Nabi yang membahagikan harta tanpa menghitungnya. Allah, kaya sungguh Zaman kita ni kena ngira dah tak? Makan betang bajet. Pakat mikir belaka. Mana? Ada tak? Tak boleh nak uri belaka, kena bilang je sikit. Ni le sikit, ni le sikit, ni le sikit. Kayak gini bajet negeri pula. Bajet negeri pun nak uri sikit banyak dah boleh. Kena bilang semua. Lagi-lagi dalam percaturan. Minyak lah ni jatuh. Tahun lepas dah. Sebelum Covid dalam sekitar $60 minyak. Lah ni berapa? Bila harga minyak jatuh, royalty minyak jatuh. Tu suasana kita maknanya kena suka. Kita ni kerajaan ni mana-mana kerajaan pun kena suka. Ni siapa pun kena suka kau, kena wi orang ni, kena wi orang ni, kena wi orang ni. Hak ni sikit, tak boleh wi banyak. Betul tak? Orang bak projek gitu, orang kata warna buat jambatan marang je, jambatan Pulau Rusia dah buat. Jambatan Pulau Rusia tu raya-raya Allah jangan hak mau tu kok. Tu bukan kata salah. Tu jambatan besuk je retih tu. Allah jangan hak mau orang hak mau pergi Kelantan dah. Jangan hak mau jalan tu. Tu. Tapi kena suka litih. Litih tu kena suka. Tapi akan tiba di suatu zaman Allah tak bilang. Mu nak berapa? Tak mang. Naik lawan banyak ni tak mang. Tak mang telang kalau boleh sebulan 80,000 okey. Tak apa. Lepas learning hanya tu nak naik ikat payah bilang kira hok mu. Dah. Akan tiba di suatu zaman orang yang susah-susah, hak miskin-miskin, alah itu. Ada. Cukup belaka. Tak bunyi. Zaman ni kita beri kat ni pula. Peki rumah orang ni. Mau kita dak ekir gila lah nak ekir. Nak kan ni. Kena suka. Tak. Kata hadis Nabi ni akan tiba di suatu zaman khalifah ni membagikan harta tanpa menghitungnya, tak bilang, tak kira. Orang susah mana? Ambil orang susah. Ya. Okey. Kaya sungguh. Banyak harta sungguh. Senang sungguh. Katanya aku bertanya kepada Abu Nadrah dan Abu Ala, adakah kamu berdua memandang bahawa ia adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Bila baca hadis ni, ada di kalangan mereka yang mendengar hadis ni tanya, orang hok mereka hok hebat tak pada bilang pitih ni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ke? Zaman tu. Sebab zaman tu suhu sehingga zaman sekarang suhu. Betul tak? Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, gubernur-gubernur mari ngadu ke khalifah, wahai tuanku Amirul Mukminin, tak ada orang nak pitih pitak batuan. Borang JKN duk saja. Ada orang nak pitak. Batuan tak ada. Batuan orang miskin tak ada orang nak pitak batuan. Tak ada. Sehingga Sayyidina Umar kata kalau begitu mu cari orang muda hok nak nikah. Wipitih dia. So nikah ni. Manja pula. Ada lah. Zaman kita dah boleh buat gitu lah. Walaupun ada orang kata kita nak nikah boleh wi batuang ada. Nak wi kemu nak nikah mu gagah lagi. Nu orang seking hok nikah anak 7 payah pergi duduk. Tak? Kena ngira lagi boleh wi batuang kebajikan 300 riyal bulan. Mepeh 300 riyal boleh mendapat betul. Kita terima begitu. Tapi nak buat mana? Barang kena suka. Macam rumah kita kot saya bawa sokmo, macam rumah kita ayuh dah. Anak-anak ni kalau kira ni musim PKP pula. COD aja KFC, McDonald. Sekolah cuti. Sekolah cuti pula duduk rumah aja. Dia duduk dalam bilik, kita tak tahu main apa. Dalam bilik main game ke. Lepas tu kok bawa buruk ni COD
COD, sip inyok. COD. Tu tak capur hok Lazada, Shopee lok, tak. Allahu akbar. Tapi kena besar. Ayah ni musim-musim Covid pitih ada mu jangan buat belanja belaka. Kalau kau gapuang pula jangan belanja banyak ngak, jangan sedap. Sebab kena suka. Tak. Pitih ayah ni hanya ni je. Gaji dia 1,000. Dalam untuk imam. Hanya ni je. Mu nak belanja macam kau orang kaya gaji dia 1 juta. Tengok orang naik helikopter, nak naik helikopter tak nak buat mana. Tapi zaman ini zaman mana? Ada 2 orang tanya. Perwari hadis ni siapa dia? Saidina Umar bin Abdul Aziz. Sebab sama Saidina Umar ni maju, kaya, sedap, senang, tenang. Tapi dalam keadaan tenang tu Saidina Umar bin Abdul Aziz ada kok orang tak setuju. Mati kena racun kok. Mati kena racun. Mereka 2 tahun lebih. 2 tahun 6 bulan. Kalau kita kira mereka baik, kita tak ada orang nak bunuh dah. Tak kok. Tetap akan ada di kalangan orang-orang kaya, orang politik berebut tau. Bunuh akhirnya kena racun. Keluarga dia juga, anak-anak dia juga mati kena racun. Tapi perawi hadis ini ataupun 2 orang alim ini bila ditanya dia kata tidak, bukan khalifah yang hebat yang akan memerintah ni. Kamu tengok memerintahnya Saidina Umar bin Abdul Aziz tu hebat. Tak, bukan. Orang lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara khalifah-khalifah kamu akan ada seorang khalifah yang membahagikan harta tanpa menghitungnya. Ya Allah, kayanya zaman tu, hebatnya pemerintahan zaman tu. Dari Abu Sa'id bin dan Jabir bin Abdullah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman akan ada seorang khalifah dari umatku yang membahagikan harta dan tidak menghitungnya. Berasaskan hadis Nabi ini, urusan pemerintahan ni bukan asing bagi orang Islam. Bukan asing bagi orang Islam. Dan tidak boleh ada dalam pada orang Islam, kau andalah pia-pia pun. Asal kita boleh mari sejik surai ikut anda. Lepas tu ada orang boleh beri batuang ikut anda. Akhirnya mari orang kafir kata haru mikir senok kepala. Tu ni peringatan dalam hadis ni sama memperingatkan kita betapa besarnya urusan mentarbih dan memerintah negeri. An Abi Sa'id Al-Khudri qala khashina an yakuna ba'da nabiyyina hadathun fasa'alna nabiyyallahi sallallahu alaihi wasallam faqala inna fi ummatil mahdi yakhruju ya'ishu 5 aw 7 aw 9 zaidun huwa shak qala qulna wa ma dhak qala sinin قال فيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني قال فيحتي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, kami takut setelah ketiadaan Nabi kita akan terjadi suatu perkara yang diada-adakan dalam agama. Ni Abu Sa'id pernah cerita. Abu Sa'id kata, aku bimbang selepas Nabi mati ni mulalah orang buat benda-benda yang hadas, benda baru. Benda mula mikir lama Nabi ni meretalah lama kita ni secara-cara lah. Dah kau pandai lah. Lepas serba-serbi lah. Ni Sa'id dah memang berlaku pun. Dah berlaku pun. Orang sibuk dengan Covid, dia sibuk dengan benda lain ni, akib kepala kita tau. Mu akib kepala belakang. Orang sibuk dengan Covid, tutup sekolah lah, dia berebut ke kursi. Ni tau. Pia nak jadi Perdana Menteri, pia orang ni nak jadi Menteri. Akib kepala sabar lu betul. Ke tak? Tu. Kita sendiri pun kena anggap orang politik, kita berasa beci malam bas dia. Ke tak? Allah siang kau orang kapung, siang kau orang, siang anak kita cuti pula sekolah ni. SPM pula Allah ni kepala kena tangguh pula. Periksa SPM gana tak tahu kali ni.
Berat ni. Suasana ni. Dia sibuk nak jadi pakak nak berebut nak jadi Perdana Menteri. Yalah hak ada ni lah. Selagi tak buat maksiat, selagi tidak dahaka pada Allah, selagi dia tak ajak kita buat maksiat pada Allah, dia nak selesai urusan ni, pakak tolong belaka lu. Lepas tu tak ada Covid ni, buatlah nak buat gana pula. Dah tak? Jangan perang, maknanya pilihlah hak lain nak pilih. Tapi kerana apa? Hak ni. Hak ni lah yang kata Abu Sa'id, aku bimbang semua. Sebab zaman Nabi tu orang tak ada benda fikir Nabi beres. Tapi mati je. Sehingga zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Umar, musuh bunuh Sayyidina Umar. Dalam masjid bunuh. Zaman Sayyidina Osman lagi dahsyat. Sayyidina Osman ngah baca Quran, bunuh Sayyidina Osman. Hak bunuh Sayyidina Osman apa dia? Orang hak mengaku Islam. Zaman Sayyidina Ali dahsyat lagi. Perang di antara sahabat Nabi dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi belakang mati beribu-ribu mati. Allahu Akbar. Sebab tu kata dia, aku bimbang. Lalu kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda, sesungguhnya akan datang Al-Mahdi pada umatku. Orang yang mendapat petunjuk daripada Allah dan bawa petunjuk daripada Allah. Seorang pemimpin yang bawa hidayah. Dia bukan bawa barang aja, tapi bawa hidayah. Betul. Tengok. Betul rakyat dia. Betul. Sebab tu saya mikir tadi bila dengar Syekh Nuruddin beri nasihat kita. Kadang-kadang saya mikirlah saya. Betul juga kita. Kita pakat tutup mulut lah ke? Nak elok daripada Covid. Tapi kadang-kadang kita tak tutup telinga kita daripada maksiat. Betul tak? Kadang-kadang kita tak tutup mata kita daripada maksiat. Kadang-kadang kita pakat basuh tangan belaka. Tetapi betapa ramai orang di tangan dia tidak bersih daripada maksiat. Tahu? Ada tangan yang tidak bersih daripada maksiat. Bagaimana kita nak berhadapan dengan wabak bala yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita ni? Macam mana? Dalam arti kata lain, telinga kita ni hari ni kena tutup daripada maksiat. Mata kita kena tutup daripada maksiat, kena jauhkan. Hati kita kena jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu satu zaman yang akan dipimpin oleh Al-Mahdi ni, dia bawa hidayah kepada rakyat. Bila bawa hidayah pada rakyat dia, rakyat dia jadi hidup senang, rakyat dia jadi hidup makmur, rakyat dia hidup tenang. Sehingga hebatnya ia keluar untuk hidup selama 5 atau 7 atau 9. Ni perawi kata ragu Zaid yang meriwayatkan hadis ni. Tak boleh nak pastikan sama ada 3 tahun, 5 tahun dia meretah, 7 tahun ke dia meretah, 9 tahun ke dia meretah. Katanya kami bertanya apakah itu? Katanya tahun-tahun, bertahun-tahun lah. Tapi tak pasti berapa tahun. Katanya seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata, wahai Mahdi. Yang meriwayatkan hadis ini menceritakan bagaimana Nabi sebut zaman tu, Nabi sebut zaman tu, berlaku zaman tu. 1000 tahun tak tahu lagi bila lah. Nabi cerita hak akan datang tu. Benda yang akan berlaku, Nabi kata seorang lelaki mari, wahai Mahdi, wahai pemerintah, berilah aku, beri. Mana putukan? Mana batuan? Katanya lalu diberikan kepadanya apa yang demikian. Fayahsi lahu, kalau dalam hadis ni sebut fayahti lahu fi thawbih, dia cekor. Nampak? Untuknya letak dalam baju dia seupaya yang dia mampu bawa. Kalau bakal jubah kok, khalifah tu pergi kat Baitul Mal tu, ambil hamu nak mah banyak ni. Ambil. Tak dah jubahmu. Sekadar mampu bawa gana galah. Tak dah haji. Kita kalau terus pergi Baitul Mal buat arah ikut ke tu lah. Selori lah lu ceramah Albak cerita dia. Kasih amak. Kasih Albak ke benda. Bawa lori tu. Pergi Baitul Mal. Dia ada duit dia berah.
Orang jabat agama Medan nak bagi awak lori tu. Tu pun weh. Musim banjir dulu ada orang cerita banjir. Musim banjir. Orang bagi sumbangan ramai kan. Dia tok khusus rumah dia. Orang bagi berah, mak dia tok. Weh, kita ada bagi berah, tok berah. Sampai you boleh jual pula berah je. Banyak susah berah. Musim Covid baru ni ada kok orang cerita saya gitu. Tak? Dah orang bagi berah aja. Mah dia sikit kat berah, kita tak bagi tak apa itu. Orang bagi 10 beg mah dia. Boh 5 baru dalam bilik dia. 5 lagi we korang. Tak boleh jangan buat gitu. Tak? Zaman susah, zaman fitnah, zaman lah banjir, kita lupa pada orang lain jangan. Tapi zaman ni pelik. Khalifah kata kan ambil. Ambil, mu nak apa? Pergi masuk dalam Baitul Mal, koboh dalam baju, hak mampu bawa pikul balik. Habis sungguhlah. Kayanya zaman tu, ya Allah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi ummatil mahdi in qusira fa sab'un wa illa fa tis'un fatan'amu fihi ummati ni'matan lam yan'amu mislaha qat tu'ta ukulaha wa la tadakhiru minhum shay'a wal malu yawma idzin kudusun fayaqumu ar-rajulu fayaqul ya mahdi a'tini fayaqul khudh. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang Al-Mahdi pada umatku, jika tempohnya pendek maka ia 7 tahun, kata dia. Kalau pendek doa ngetah mungkinan kita 7 tahun, dan jika tidak maka 9 tahun, mungkinan meretah siapa 9 tahun dia meretah. Umatku padanya dikurniakan nikmat yang tidak pernah dikurniakan seumpamanya. Mereka didatangi bahan makanannya dan mereka tidak menyimpang sesuatu. Harta pada hari itu banyak melimpah. Maka seorang lelaki berkata, wahai Mahdi, berilah aku harta. Lalu katanya, ambillah. Mu nak berapa? Ambil. Berapa banyak ni? Nak banyak ni? Nak 1,000? 2,000 lah. Ambil. Dah. Ambil lah banyak ni. Allahu Akbar. Inilah dia satu zaman yang mengembirakan bagi umat Islam. Tapi bila wallahu ta'ala ala, walaupun tak berlaku lagi, sekurang-kurang pada kita ada keyakinan dan kepercayaan cerita Nabi ini adalah cerita yang benar, cerita yang betul. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung semula jika ada ruang masa dah akan datang insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.